Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu Recording in anna progress. Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi di dalam kelas pengajian syarah Hilyah Talibul Ilm, iaitu adab berkaitan dengan para penuntut ilmu. Dan pada malam ini, setelah 3 minggu kita sambung lagi, kita dah masuk kepada perbahasan yang baru, iaitu apa yang disebut oleh Syekh Bakar Abu Zaid sebagai penulis di sini. Katanya adalah antara adab penuntut ilmu yang perlu kita jaga adalah kita jangan kita berdiskus boleh, tetapi jangan kita terlibat di dalam perdebatan yang kita kata yang sia-sia. Saya bacakan dulu teks yang disebut oleh Syekh Bakar Abu Zaid, kemudian kita akan kupas perbahasan yang di dalam bab ini. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, hindarilah debat, dalam bahasa Indonesia ditulis kusir, kerana ia merupakan bencana. Adapun berdiskusi yang baik tentang kebenaran merupakan nikmat, kerana diskusi yang baik mampu menampakkan mana yang benar dan yang batil, mana pendapat yang kuat dan yang lemah. Diskusi seperti ini dibangun di atas landasan saling menasihati, lemah lembut dan penyebar luasan ilmu. Adapun berdebat adalah pembantahan, riak, kekacauan, kesombongan, ingin sikap menang-menang, tipu muslihat, permusuhan, mempamerkan kepandaian kepada orang-orang bodoh. Oleh kerana itu hindarilah para pelakunya, nescaya engkau selamat daripada dosa dan perbuatan haram. Berpalinglah, nescaya engkau selamat serta terhindar daripada dosa kerugian. Baik. Jadi di dalam bab ini, satu benda yang dipesan oleh Syekh Bakar Abu Zaid untuk para penuntut ilmu adalah kita jangan duk eager untuk nak berdebat. Maksudnya bila kita ni baru ataupun kita penuntut ilmu dan kita selalu duk bertelagah dengan orang, berdebat dengan orang, dia akan membuka satu pintu yang kurang baik. Tetapi mungkin ada sebahagian daripada hadirin yang akan tertanya-tanya, Ustaz, tak boleh langsung ke debat kan? Saya bila dalam Quran Allah ada sebut juga kan, Allah kata wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Tapi di dalam sebuah hadis riwayat Abi Dawud, Nabi SAW sebut, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah atau fi wasatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Nabi kata, aku menjamin satu tempat di syurga bagi mereka yang boleh meninggalkan mira', yang boleh ditranslatekan sebagai berdebat, walaupun dia di pihak yang benar. Baik. So kat sini kita akan jadi confused. Ustaz, hadis tadi macam bagi tahu kita kena tinggalkan debat. Even Nabi SAW bagi jaminan tempat di syurga bagi orang yang walaupun dia tahu dia benar, dia tidak berdebat-debat. Tapi dalam Al-Quran pula suruh kita berdebat dengan cara yang baik. Jadi bagaimana kita nak memahami konsep perdebatan yang boleh di dalam agama. Sebelum itu, saya kongsikan sikitlah pengalaman dulu-dulu masa kita bergelar pelajar kan, masa kita tahun pertama. Memang kita tak nafi ramai pelajar yang memang suka duk berdebat-debat ni. Bukan berdebat di pentas lagi ni. Ni berdebat kat bilik, berdebat dekat kelas, duk gaduh, duk argue isu-isu, serta-serta isu pun masya-Allah. Kan pertelagahan pun ada berlaku kerana itu. Padahal kita baru je belajar kan, tapi kita dah rasa macam kita ni serba tahu. Kita nak terus nak berdebat dengan orang. Sampailah
mungkin hari ini kita juga lihat ada orang ni jenis suka berdebat, sikit-sikit nak debat. Bukanlah kata debat itu baik dan tak baik. Kita kena balance antara, sebab ada debat yang baik, ada debat yang tak baik. Yang ini kita akan jelaskan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walau syaa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Allah kata, kalaulah Allah kehendaki, maka Allah boleh jadikan manusia itu satu ummah. Tak ada perselisihan langsung. Tapi Allah kata manusia itu sentiasalah berkhilaf. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Kecualilah sesiapa yang dirahmati oleh Tuhanmu, kerana itulah mereka diciptakan. Jadi kerana perselisihan yang banyak, kita pun akan lihat pandangan si fulan berbeza, pandangan si fulan berbeza. Maka perdebatan itu merupakan salah satu daripada wasilah untuk kita sampai kepada kebenaran. Dan debat ini juga merupakan salah satu daripada satu fan ataupun satu seni ilmu. Sebab melalui debat itulah akan diketahui yang manakah yang benar, yang manakah yang tidak. Daripada debat itulah kita akan mengetahui tentang dalil-dalil yang menjadi hujjah kepada kedua-dua pihak. Maka debat ini juga memerlukan skill, di kemahiran, bukan hanya sekadar ilmu. Okey. Tetapi sebelum tu saya nak kupaskan sikit, sebab dalam hadis ini apa yang Nabi cela adalah debat yang Nabi gunakan perkataan mira'. Sebab dalam bahasa Arab, kita kena tahu bahasa Arab ni kaya. Dan setiap daripada kalimah itu ada dilalah dia. Ada maksud dia. Contohnya, kalau dalam bahasa Melayu, kita hanya bagi tahu debat. Debat tu mungkin diambil daripada debate, bahasa Inggeris. Tapi dalam bahasa Arab, dia ada beberapa kalimah yang membawa pengertian debat. Antaranya, al-munadharah. Antaranya al-jidal. Antaranya al-mira' dan beberapa perkataan yang lain. Dan setiap daripada perkataan ini, dia membawa pengertian yang tersendiri. Jadi kita pergi dulu kepada al-munadharah. Munadharah ataupun debate, sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama Islam seperti Al-Imam Al-Amidi, dia adalah satu proses yang mana dua pihak akan bertemu dan kemudian mereka akan masing-masing cuba untuk nak membatalkan hujah pihak, kita kata pihak lawan masing-masing, untuk menzahirkan apa yang mereka lihat itu sebagai kebenaran. Dan sebahagian para ulama pun sebutlah maksud daripada debate yang tak jauh daripada inilah. Jadi kedua-dua pihak, kalau kita tengok ni, dia akan discuss tentang satu topik. Satu topik yang menjadi topik perbincangan, dan masing-masing akan cuba mempertahankan hujah masing-masing, menggunakan dalil, menggunakan apa-apa bukti fakta untuk menguatkan pandangan mereka. Jika satu perdebatan itu tujuan utama dia, tujuan hakiki yang ada pada dalam diri seseorang itu bukanlah tujuan dia untuk menzahirkan kebenaran, maka ia dinamakan sebagai mira' ataupun jidal. Jidal ni boleh membawa maksud yang positif, boleh membawa maksud yang negatif. Al-Imam An-Nawawi bagi tahu, mimma yudhammu minal alfaz al-mira'u wal-jidal wal-khusumah.
Antara lafaz-lafaz debate yang negatif yang digunakan biasanya adalah al-mira', al-jidal dan juga al-khusumah. Kebiasaannya debate yang positif akan disebut sebagai munadharah. Ni siapa yang minat bahasa Arab ni, dia boleh catat lah. Baik. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih, Al-Mira', maksud daripada Al-Mira' ni, bila kita nak debate, okay, of course lah debate tu adalah kita memang nak menang. Tetapi Mira' ni, dia boleh jadi satu yang negatif bila tujuan kita ni hanya nak mencari kelompongan ataupun problematik pada seseorang tu. Dan tujuan dia pula, dia lebih kepada dia nak macam tahqir, dia nak meremeh-remehkan pihak lawan. Ataupun kata Imam Al-Ghazali, izharu maziyatika alaih. Ataupun kita sekadar untuk nak tunjuk hebat. Kan? So apa yang Imam Ghazali sebut ni semua banyak di dalam hati masing-masing lah. So hati masing-masing ni lah yang menentukan sama ada debate itu boleh jadi positif ataupun negatif. Ada orang bila dia nak debat, dia nak diri dia up. Dia nak orang sanjung dia. Dia tak mau momentum dia jatuh. Dia nak aibkan lawan dia. Itu tujuannya. Maka kata Imam Al-Ghazali, ini adalah al-mira' yang boleh jadi tercela. Kata Imam Al-Ghazali lagi, wa ammal jidal fa'ibaratun an amrin yata'allaqu bi izharil madhahib wa taqririha. Jidal ni, okeylah. Biasanya jidal ni adalah something yang orang ni nak cuba menzahirkan hujah-hujah mazhab. Biasanya lah. Dia kata, kalau kata ada opinion daripada sudut fiqhiyah, daripada sudut certain pandangan agama, sometimes dia orang akan berbincang daripada sudut itu. So jidal ni dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, al-khusumah itu, khusumah salah satu daripada word debat juga. Dia lebih kepada bila orang tu debate, mungkin ni bukan di pentas umum lah, tetapi dia dah jadi macam mengarut sangat dah. Ayat-ayat dia macam dekat parlimen lah. Kita tengok tu kan, mulut tak jaga, riuh rendah, tak ada apa, macam tak ada akhlak. Itu maksud al-khusumah. Dia dah jadi macam nak berbalah aja. Jadi Al-Imam An-Nawawi pun sebut, wa'lam annal jidala qad yakunu bihaqqin wa qad yakunu bibatil. Jidal boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Misalnya Allah kata, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Allah kata, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ini maksudnya jidal yang baik. Tetapi ada jidal yang Allah sebut di sebagai maksud yang tidak baik. Contohnya Allah sebut dalam suratul Ghafir, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Orang-orang kafir ini dia cuma nak berbantah, maksudnya dia nak debate, digunakan jidal untuk nak mengingkari kebenaran selepas mereka mendengarnya. Itu maksud daripada jidal. Sebab sebahagian daripada debate-debate yang dicela oleh syarak ni, dia boleh membawa ke arah permusuhan yang melampau. Kadang-kadang orang kita ni, dia tak biasa lagi dengan budaya-budaya debate. Sebab tu kalau kita tengok dekat negara kita ni, even nak pilihan raya, nak buat apa pun, jarang kita ada isu-isu debate, dialog. Padahal ni bagus. Tapi orang pun tak berani kan nak debate ni. Dan orang kita pun mentalitinya mungkin ramai lagi yang masih belum ada that culture. So bila ada satu perdebatan, dia akan membawa ke arah permusuhan yang melampau-lampau. Cuba kita baca komen-komen
dekat program-program debate yang diadakan, program tu bersifat ilmiah, bagus. Tetapi tengok komentar-komentar, orang duk caci maki, orang duk mencarut lah, macam-macam lah. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, abghadur rijali ila Allahil aladdul khasim. Orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang melampau-lampau pemusuhan dia. Bila kita nak bertelagah, relax lah, maksudnya ada benda tu kita berkhilaf lah. Kan tak adalah berkhilaf tu sampai kita nak memutuskan ukhuwah. Tak adalah sampai kita nak melemparkan fitnah. Tak adalah sampai kita nak melampau-lampau dalam berbalah. Tetapi inilah yang terjadi di kalangan sahabat-sahabat kita. Banyak kita jumpa isu-isu benda yang kadang-kadang benda yang bolehlah ditolerate, boleh cuba untuk nak difahami konteks situasinya, tapi dijadikan poin untuk nak berbalah. Ini satu sifat yang melampau. Dan itulah apa yang Nabi SAW beritahu, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Nabi kata tidaklah kaum dulu ni sesat setelah mendapat petunjuk kecuali kerana mereka ini duk galak, duk berjidal. So kita kena berhati-hati. Para ulama daripada kalangan sahabat, tabi'in dan mereka selepas daripada dia, para salafus salih, bila mereka berkhilaf, dalam satu perkara, mereka akan ingat, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri kamu. Dan jika kamu berbeza, bertelingkah dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kerana mereka ingin kembali kepada Allah dan Rasul, lalu ketika mereka berdebat, mereka akan lebih menggunakan konsep musyawarah, munasahah, saling berbincang, saling memberikan menasihati di antara satu sama lain. Boleh jadi juga mereka berkhilaf dalam satu-satu masalah. Tak boleh nak jumpa kata sepakat. Yes. Kadang-kadang ada opinion yang kita tak boleh nak berjumpa titik temu. Masing-masing ada wujahatun nazar, ada pandangan masing-masing. Tetapi sekiranya kita tahu perbezaan itu bukan di atas dasar hawa nafsu, tetapi adanya juga dalil-dalil ilmiah yang mereka pegang, yang mereka lihat di atas landasan ilmu tersebut, maka kita boleh tetap kekalkan ukhuwah, kasih sayang sesama kita. Bukan kita menjadikan satu titik daripada khilaf itu sebagai medan permusuhan kita. Hari ini kadang-kadang kita tengok sahabat kita, kadang-kadang perselisihan itu mungkin 5% je. 95% lagi, 90% lagi kita sepakat, kita bersama. Tetapi yang sedikit itulah yang dijadikan titik untuk nak kita berbalah. Sebenarnya berkhilaf itu bukan masalah. Tetapi yang menjadi masalah bila kita tidak tahu adab di dalam berkhilaf. Itu yang menjadi punca masalah. Tak ada masalah kita berbeza pandangan, contohnya daripada sudut fiqh, daripada sudut beberapa perkara. Tetapi yang menjadi masalah bila certain isu itu kita tidak jaga adab dan dijadikan punca untuk kita berbalah. Sometimes satu dua isu je, tetapi permusuhan tu macam kita ni bukan saudara sesama agama pun. Baik. Dalam Al-Quran, Allah juga ada
menceritakan ataupun menyebut tentang munazarah. Allah kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan juga peringatan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Tetapi pada masa yang sama juga debatelah dengan mereka dengan cara yang terbaik, iaitu Ibn Kathir beritahu dengan cara, iaitu orang-orang yang perlu untuk kita debate. Kalau perlu untuk nak kita debate dengan mereka, maka debatelah dengan cara yang terbaik. Jangan debate dengan cara yang tidak baik. Banyak sebenarnya bila Allah cerita tentang kisah-kisah para nabi, para rasul di dalam Al-Quran, yes, Allah menceritakan juga tentang debate-debate antara mereka dan juga kaum masing-masing. So, debate is not a big deal. Dalam sunnah pun Nabi SAW sebut, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang musyrikin itu dengan hartamu, dengan jiwamu, dan juga dengan lisanmu, dengan lidahmu. Yakni lidah ni boleh termasuk juga bila kita debate, itu juga umpama kita berperang. Tetapi kita berperang secara intelektual, bukannya berperang secara senjata. Jadi debate ni adalah satu skill. Dia boleh jadi benda itu satu fardu kifayah. Mesti kita kadang ada di kalangan orang Islam mereka yang mahir dalam berdebat. Tapi skill ni tak ramai yang mahir. Ini. Okay, jangan ingat kalau seseorang tu ilmu dia tinggi, dia pandai berdebat. Tak semesti. Dan tak semesti orang yang pandai berdebat itu dia mesti memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi orang yang debate ni dia mahir dalam tu. Dia tahu macam mana nak baca psikologi lawan dia. Dia tahu macam mana nak putar belik-belik. Dia tahu macam mana nak buatkan orang tu panik, timbulkan contradiction. Dia ada skill-skill dia. Sebab tu orang yang belajar di kelab-kelab debat, dia akan belajarlah cara bagaimana nak menyoal, cara bagaimana untuk nak menjawab. Mereka akan, dan skill ni kalau kita tak ada that skill, sometimes seorang tu dia kalah bukan sebab ilmu, tapi kalah kerana dia mungkin kurang kemahiran untuk nak berdebat. Saya ingat Sahibus Samaha, Mufti Perlis, Datuk Asri Datuk Mazalah, dia pernahlah cakap pada kami, dia kata masa tu dia nak Perlis ni tubuhkan satu center untuk nak membudayakan program-program dialog dan juga program debate secara ilmiah. Any tajuk can be isu-isu agama, isu-isu politik, isu-isu keharmonian, apa-apa. Yang penting kita tahu kita boleh membudayakan budaya untuk nak bertukar-tukar pandangan, dan pada masa yang sama budaya untuk nak kita bersedia dikritik supaya kita boleh melihat daripada satu dimensi yang lain. Itu apa yang beliau sebut sebelum ni lah, tapi mungkin tak dapat dana lagi ke macam mana ke. It's good idea. Orang kita kadang-kadang terlalu takut untuk dikritik, dan orang kita kadang-kadang, dan kita sendiri sebenarnya masih kekurangan debater yang baik yang boleh jadi contohnya. Okey, kita ada kelompok-kelompok liberal, pluralism dalam negara kita. Ajak mereka naik ke pentas, debate dengan mereka, berdebatlah, berperanglah dengan hujah-hujah. Ini berperang dekat medsos tak jadi.
Bila kita berperang secara debate, Masya Allah, itu kita akan nampaklah. Antara contoh kita boleh tengok warrior-warrior kita sekarang, dulu Dr. Ahmad Didat, anak murid dia Dr. Zakir Naik, antara mereka yang menggunakan platform debate daripada sudut untuk nak mereka bincang. Tapi of course, kita kebanyakan masyarakat kita is not ready for that yet. Kita terlalu takut bila mana dikritik. Bila kita dikritik, kita akan cepat melatah mengatakan bahawa kita dihina. Jadi kita gunakan poin penghinaan itu untuk menutup mulut pihak lawan. So that means we are not ready yet to be ataupun to debate. Okay. Kemudian debate yang baik ini, dia akan menghasilkan beberapa bentuk kebaikan. Banyaklah kebaikannya juga. Yang pertamanya, kita boleh menjadi satu asbab hidayah orang yang berada di tempat yang salah untuk berada di jalan yang lurus. Ini sebagaimana kata sebahagian daripada para a'immatus salaf. Mereka kata, kalaulah kami dapat bagi hidayah seorang itu daripada jahat, daripada yang tak baik kepada yang baik, itu lebih kami sukai daripada beriktikaf selama sebulan. Dan kita juga dapat sebarluaskan satu disiplin, satu manhaj. Macam mana kalau kita tengok Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri yang mazhabnya tersebar di pelosok Andalus melalui apa? Kebanyakannya melalui debate. Yang ketiga, antara hasilnya juga, kita maybe boleh menarik orang itu kembali semula daripada pandangannya yang salah kepada yang benar, seperti mana debate yang berlaku di antara Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, bersama dengan kelompok Khawarij. Mereka debate bila mana Khawarij ini dia nak memerangi Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Maka Ali masa tu cuba berusaha untuk tidak memerangi mereka kerana jumlah mereka yang sangat ramai. Paling tidak ada serta riwayat kata dalam 16,000 mereka yang asalnya berada di pihak tentera Ali belut menjadi Khawarij. Maka Ali pun utuskan Ibnu Abbas untuk berdebate dengan mereka Khawarij, yang akhirnya menghasilkan impact yang positif. Ribuan daripada mereka juga yang kembali semula ke pangkal jalan. Bila kita debate, kita akan mendengar hujah daripada angle lain. Barangkali sebelum itu kita tak pernah dengar. Barangkali sebelum itu kita sudah tutup pemikiran kita. Tetapi melalui debate, kita akan rupa-rupanya ada pandangan ni. Oh, rupanya ada dalil sebegini. Selama ini kita macam katak di bawah tempurung. Selama ini kita rasa macam jaguh di kampung. Antara kesan lain adalah kita boleh menyingkap kebenaran dan juga kita boleh memperluaskan khazanah ilmiah. Kata Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaih, innama wudi'atil munadharah likashfil haqqi wa ifadatil alimil adhka al-ilma liman dunah wa tanbihil aghfal al-adhaf. Imam Az-Zahabi kata, sesungguhnya debate itu diadakan adalah untuk menyingkap kebenaran dan juga supaya orang yang alim, yang lebih bijak itu
boleh memberikan faedah kepada, maksudnya seorang yang orang berilmu yang kurang daripada dia, dan juga dapat memberikan kesedaran kepada mereka yang leka. Dan of course debate juga sebagai salah satu wasilah untuk nak kita memperolehi ilmu. Kita sebagai pendengar ni ataupun kita sebagai debater itu pun kita akan rasa macam kita boleh belajar banyak lah daripada situ. Tapi di sana ada juga jenis-jenis debate yang mana dihindari oleh para salaf. Walaupun mungkin ada bahagian-bahagian debate yang dibenarkan dalam syarak, tetapi para salaf dulu pun tetap mereka ni risau daripada nak berdebat. Ibnu Sirin, bila mana seorang Mu'tazilah, Umar bin Ubaid, datang nak bebel kat dia, dia tutup telinga. Dia tak mau. Dia kata, aku tak nak kalimah-kalimah dia itu terlekat dalam hati aku. Jadi para salafus salih dulu bukan jugalah mereka ni suka sangat nak berdebat. Kalau terpaksa pun hanyalah untuk nak iqamatul hujjah ke atas mereka-mereka yang sesat, untuk nak menegakkan agama Allah, bukan kerana suka-suka, syok-syok, nak bergaduh sana sini. Allah pun sebut dalam beberapa ayat dalam Quran yang mencela beberapa bentuk debate yang Allah gunakan perkataan mira'. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Allah kata lagi, innal ladzina yumaruna fis sa'ah lafi dhalalin ba'id. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun. Afatumarunahu ala ma yura. Dan banyak lagi ayat-ayat ni Allah menggunakan perkataan-perkataan debate mira ini sebagai bentuk debate yang dicela. That's why we have to be very, very, very careful. But kalau kita nak berdebate sekalipun, di sana ada beberapa adab yang kita kena jaga. Yang pertama sekali, of course, kita kena ikhlas. Maksudnya bila kita debate, niat kita adalah untuk menzahirkan kebenaran, untuk mendapat ganjaran daripada Allah, untuk nak membantu agama Allah, bukan untuk nak mengaibkan dia, bukan untuk nak mengangkat diri kita. Ikhlas itu yang pertama. Dan bila kita ikhlas, niat kita adalah untuk menegakkan kebenaran. Jauh daripada sifat riak, jauh daripada sifat untuk nak berbangga-bangga. Kita akan ketepikan ego kita sebab kebenaran itu yang pertama sekali kita akan letak. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah. Allah kata orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah adalah mereka yang bila mereka mendengar pandangan yang baik, mereka ikuti pandangan tersebut. Ketepikan kita punya ego. Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dia kata, ma nadhartu ahadan fa ahbabtu an yukhti. Aku tak suka bila aku berdebat dengan orang, aku tak pernah suka orang tersebut melakukan kesilapan. Kalau kita ni memang nak nak cari kesilapan dia, tapi Imam Syafi'i dia bukan ada suka, dia kata bukan aku nak tengok orang tu salah. Kalau dia boleh menzahirkan aku ni salah, I'm more happier than that. Bukan tujuan kita untuk nak tunjuk power. Ingat tu, tujuan kita adalah untuk nak belajar. Kalaulah pihak tersebut boleh membetulkan kita boleh mempelajari sesuatu daripadanya, itulah sepatutnya yang kita buat. Yang ketiga, debate tersebut mestilah bersandarkan kepada ilmu. Tak ada ilmu tak jadi kita nak berhujah dengan orang, kan? Buat malu je. Allah pun sebut
ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm. Allah tetap sebut ilmu. Bila kita nak berhujah mesti dengan ilmu. Alladhina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultan atahum kabura maqtan indallah wajadilu bil batil liyudhidu bihil haqq. Sebab bila mana kita tak ada ilmu, kita akan berhujah dengan kejahilan, dengan perkara-perkara yang batil. Buat malu je. Jangan duk berdebat kalau kita tak ada ilmu yang mantap. Kemudian macam yang saya beritahu is kita kena ada fun. Kita kena mahir dalam kesenian untuk nak debate. Sebab ini juga seperti kita berperang dengan senjata. Orang nak berperang dengan senjata, dia kena belajar cara menggunakan senjata. Dan it's not easy. Setiap daripada senjata itu ada dia punya cara dia. Begitu juga dalam kita berdebate. Dia ada dia punya skill. Setiap keadaan itu ada cara dia. Dan ini perlu dipelajari. Dan kemudian bila kita berdebat, kita jangan syok sendiri ya. Kita duk letak kita punya sumber ataupun hujah kita ke atas lawan, sedangkan dia tak pegang dengan hujah kita. Contoh, bila kita debate dengan orang Kristian umpamanya, orang Hindu umpamanya, tak bolehlah kita gunakan dalil all the time, Quran, hadis sebagai penguat hujah kita. It's okay. Tetapi kalau kita nak gunakan itu sebagai main, yang mereka pun tak pakai, mereka pun tak percaya pada Al-Quran, mereka tak percaya pada hadis, then how kita nak convince dia? So it's the best kita convince dia dengan sumber dia sendiri. Macam mana yang dilakukan oleh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik. Bila dia debate, dia nak debate, dia kata, okay, kamu agama apa? Bila dia kata orang tu daripada Hindu, dia akan quote daripada Veda, daripada dia punya kitab-kitab lain. Kalau orang tu daripada Kristian, dia akan dia akan gunakan misalnya New Testament, Old Testament. Kalau orang tu Yahudi, dia akan ambil misalnya Old Testament, dia akan gunakan Talmud. So dia akan gunakan sumber mereka masing-masing. So contoh kalau kita nak debate dengan Syiah, maka kita kena juga kuasai kitab-kitab mereka. Kita gunakan kitab-kitab mereka, Al-Kafi, Biharul Anwar, lain-lain. Dan jangan kita asyik guna Bukhari, Muslim, sebab mereka tak guna hadis-hadis kita. Dia orang tak percaya pun, dia tak pakai pun. So kita kena learn something beyond that. Kita kena ada semantik. Kita kena mahir juga dengan orang tu punya bidang. Barulah debate itu akan menjadi. Otherwise, sia-sia belaka. Okay? Baik. So, ini ada beberapa benda yang berkaitan dengan debate. Okay, so sebagai penuntut ilmu, kata Syekh Bakar Abu Zaid, jangan kita terlalu syok untuk kita berdebate sampai kita lupa tujuan utama kita adalah kita nak menuntut ilmu. Dulu masa belajar dulu, banyaklah kawan ni yang berdebat isu-isu yang tak perlu pun. Contohnya bila nak Ramadan tu bergaduh, mereka berdebat kat bilik sebelah tu, kita nak tidur. Ni tarawih ni 8 rakaat ke 20 rakaat punya, ni duk saling membidahkan satu sama lain. Padahal itu isu khilafiyah. Isu-isu khilafiyah fiqhiyah yang mu'tabar. Tapi duk bergaduh sampai kacau jiran nak tidur. Itu pun tak betul itu. Jadi fokus kepada ilmu dulu. Ramai orang macam itulah. Dia masa baru belajar tu seronok dia nak berdebate dengan orang. Nak salahkan orang tu, nak cari kesalahan fulan dan fulan. Kesalahan ustaz ni, kesalahan ulama ni. At the end, bila kita dah makin lama kita belajar, barulah kita tahu. Bila kita belajar ni bukanlah untuk kita nak mencari-cari sangat kesalahan orang. Tetapi kita nak memperbetulkan diri kita.
kita nak menambahkan ilmu sendiri, kita nak menyelamatkan orang di sekitar kita, dan kegairahan kita kepada untuk nak selongkar orang punya, nak tembak orang ni lama-lama akan surut lah. Melainkan sesiapa yang jiwa dia begitu. Mungkin ada lah orang macam tu kan. Okey. Baik. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid dia mencerita atau disebut lagi adab yang seterusnya adalah muzakarah ilmiah, perbincangan ilmiah. Saya bacakan dulu teks dia. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, nikmati kebersamaan dengan orang-orang berilmu dengan melakukan muzakarah dan saling bertanya. Seringkali muzakarah ini lebih bagus daripada mentelaah buku. Maksudnya dia kata kat sini, bila muzakarah ni dah lain daripada debat. Muzakarah ni diskusi, kita berbincang dengan kawan, berbincang dengan guru kita, dengan syekh. Jadi bila kita bincang ni, kita dapat bersama dengan orang-orang berilmu, dan kemudian kita akan dapat banyak manfaat, kadang-kadang lebih daripada kita kalau kita membaca buku semata-mata. Dan dia kata ia mengasah otak dan menguatkan ingatan. Sebab bila kita diskusi, kita akan fikir secara kritis. Sebab bukan kepala kita je. Kita kena fikir orang tu punya hujah, kita akan cari titik temu, kita akan cuba muhasabah balik poin-poin kita. Jadi kata Syekh Bakar Abu Zaid, lakukanlah mudzakarah dengan menjaga sikap objektif dan lembut, menghindari sikap yang tidak adil, provokatif dan no. Tadi Syekh Bakar sebut dia boleh menguatkan ingatan. Yes, exactly. Saya ingat lagi, kalau dululah masa saya belajar dulu dekat Madinah, saya ni penulis nota dekat kelas tu. Dan kalau kita baca, sometimes bila kita ulang kaji, murajaah, banyak sangat kan. Dalil ni punya banyak, hadis ni punya banyak, poinnya punya banyak, nak kena baca punya banyak. Sometimes susah nak hadam, nak masuk. Baca sekali dua pun payah. Tapi ada satu benda yang membantu saya lah, which is ada few kawan-kawan yang setiap kali sebelum exam dia akan minta saya macam ringkaskan ataupun explainkan kepada dia orang apa yang diajar di kelas. Maybe sebab dia pun suka ponteng, ada juga yang tak hadir ke kelas, ada yang tak faham. Jadi dia orang selalu minta saya untuk jadi tutor lah. Jadi sebelum exam, saya akan himpunkan sahabat-sahabat, ada daripada Malaysia, ada daripada Singapura atau Thailand, atau kawan sahabat baik saya Dagestan pun ada. Jadi biasa saya akan explain. Dan the good thing, bila kita explain, dia akan buatkan kita lebih ingat. Memang berbeza. Bila kita baca seorang-seorang berbanding kita baca dan kita explain pada kawan-kawan kita, yang kita baca dan explain tu sebenarnya akan lebih masuk ke dalam otak kita. Sebab tu juga pengajaran merupakan salah satu daripada wasilah terbaik untuk kita belajar. Betul? So, saya ni kalau ikut dululah, kalau ikut tak suka mengajar ni. Kan? Lebih suka duk belajar sendiri, duk kaji macam-macam lah. Tapi disebabkan bila kita mengajar, dia sebenarnya dia lebih membantu kita untuk belajar. Kita akan baca, kita akan ulang kaji, kita akan hafal, kita akan explain. Maybe it's not one time, it's maybe few times. Jadi benda tu akan melekat dalam otak kita. Yang mana kalau kita duk ulang kaji seorang-seorang, benda tu mungkin tak hadir, mungkin tak lekat kat kita pun. But itulah kelebihan bila kita baca dan kita ajar, kita bincang, muzakarah,
dia akan lebih mengukuhkan lagi informasi itu di dalam kepala kita. Tapi Syekh Bakar bagi tahu berhati-hati dalam bermuzakarah, kita bisa kita boleh membuka aib orang lain. Yalah, kadang-kadang bila kita diskusi dengan orang, kalau kita tak jaga uslub kita, macam tadi, macam jadi debate lah. Kadang-kadang kita boleh remehkan orang, kita boleh meninggi diri, kita boleh tak jaga mulut kita dan sebagainya. Dan kata Syekh Bakar lagi, jika muzakarah itu dilakukan oleh orang yang cetek ilmunya dan beku otaknya, maka ia merupakan penyakit dan hal yang menyebalkan. Adapun bermuzakarah sendiri dengan cara memikirkan berbagai aspek ilmu, maka hal ini merupakan hal yang tidak boleh kau tinggalkan. So maksudnya kalau kita nak muzakarah pun, muzakarah dengan orang yang boleh hadamlah apa yang kita nak cakap tu, barulah kita pun dapat faedah. Kalau kita cakap dia pun tak faham, asas tu tak ada, kita pun tak, manfaat tu kita tak dapat banyak sangat, sebab kita just sharing something yang very surface, and kita takut orang tu tak susah nak faham. Saya dulu pun bahasa saya bermuzakarah sendiri, kalau kata tak ada kawan yang nak dengar kita punya muzakarah tu, saya akan buat-buat macam adalah someone imaginasi kita yang akan mendengar daripada kita. So saya akan kena cakap seolah-olah ada kawan mendengar. Itu untuk latihan, untuk nak menguatkan hafalan sendirilah. Sebab tu muzakarah ni sangat penting. Kalau boleh, we should have a partner untuk kita selalu diskusi ilmu-ilmu yang kita pelajari, dan itu akan membuatkan kita akan terbuka lebih luas minda kita, pandangan kita, dan dia akan lebih mencerdas, menajamkan otak kita. Sebab tu kata ulama, ihya'ul ilmi mudzakaratuhu, menghidupkan ilmu adalah dengan melakukan mudzakarah. Okay. So mungkin saya nak sharekan sikit, ada beberapa kisah ataupun diskusi muzakarah yang baik yang terjadi di kalangan para ulama. Ini antara diskusi yang terjadi di antara seorang ayah, bukan. Dua orang ulama besar. Satu Ahmad bin Saleh, satu lagi adalah Ahmad bin Hanbal. Dua-dua ulama hebat yang besar. Percayalah, tak ada yang lebih lazat daripada berdiskusi secara ilmiah dan harmoni sesama ilmuwan. Diskusi ni sesama ilmuwan ni umpama masing-masing cuba nak menghidangkan masakan yang terbaik mereka, dan masing-masing cuba untuk nak memperbaiki masakan masing-masing berdasarkan kepada komentar juri yang menikmati makanan kita. Tujuan kita adalah untuk nak mendapatkan ataupun menghasilkan makanan yang terbaik, natijah yang terbaik. Begitu jugalah dengan ilmu yang tujuannya adalah kebenaran, hanyalah kebenaran. Walau daripada pihak mana sekalipun, sekiranya apa yang disampaikan itu benar, kita terima. Tapi ilmu yang matang tak mampu dicapai hanya dengan bacaan sendiri. Bacaan sendiri ni kita akan rasa macam perasan bagus lah, macam perasan betul je semua. Kita perlukan pihak yang berkelayakan serta mampu untuk melihat kelemahan ataupun sudut pandang, blind spot yang tak terlihat oleh kita. Sebab itu, walaupun mana-mana good fighter sekalipun, ahli-ahli sukan yang hebat macam mana sekalipun, mereka tetap perlukan jurulatih. Sebab jurulatih itu, walaupun dia mungkin tak sehebat dia punya anak murid dia, protege dia, tetapi jurulatih ni dia ada kemahiran untuk nak melihat sisi blind spot seseorang yang mungkin kita sendiri ni tak sedar, yang kita tak nampak. Benda tu yang penting, kalau tak kita akan rasa kita ni hebat. Kita tak belajar daripada kekurangan diri kita. Jadi kita akan sama-sama dengan orang yang kita bermudzakarah menghayati, menikmati hujah lawan dan kawan
demi hasil yang positif dan juga matang. Abu Bakar bin Zanjawih, dia pernah menceritakan, aku pernah datang ke Mesir berjumpa dengan Ahmad bin Saleh Al-Misri, ulama besar daripada Mesir, ahli hadis yang hebat. Maka Ahmad bin Saleh bertanya kepadaku, yakni Abu Bakar bin Zanjawih, daripada mana kamu? Abu Bakar dijawab, dari Baghdad. Ahmad bin Saleh bila dia tahu Abu Bakar bin Zanjawih daripada Baghdad, ditanya, jauh ke rumah kamu dari rumah Ahmad bin Hanbal? Ahmad bin Hanbal daripada Baghdad. Abu Bakar bin Zanjawih kata, actually aku ni antara sahabat dan murid dia lah. Maka Ahmad bin Saleh pun cakap, tuliskan kepadaku tempat tinggalmu kerana aku ingin datang ke Iraq supaya dapat kamu bawa aku bertemu dengan Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Saleh nak dibawa bertemu dengan Ahmad bin Hanbal, nak berdiskusi dengan Ahmad bin Hanbal. Maka Abu Bakar bin Zanjawih dituliskan alamat dia, dan satu hari pada tahun 212, Ahmad bin Saleh pun datang ke Baghdad untuk mencari Abu Bakar bin Zanjawih, dan dia bertamulah duduk di rumah dia. Kemudian Ahmad bin Saleh ni pun ingatkan semula Abu Bakar bin Zanjawih tentang tujuan dia datang tu untuk nak dibawa bertemu dengan Al-Imamu Ahmad bin Hanbal. Jadi sampai kat rumah Ahmad bin Hanbal, mereka pun mohon izin untuk masuk, dan Abu Bakar bin Zanjawih pun memperkenalkan tetamunya sebagai Ahmad bin Saleh. Ahmad bin Hanbal pun izinkan masuk dan menyambut Ahmad bin Saleh. Dia duduk dekat sebelah dengan dia dan dia pun mula berbincang. Para ulama ni bila dia berbincang, dia orang tak bincang benda-benda mengarut. Dia orang tak bincang tentang gosip-gosip artis-artis ni semua, tidak. Tetapi mereka berbincang tentang ilmu, mereka berbincang tentang ulama. Maka Ahmad bin Saleh pun memulakan bicara dia. Ditanya Imam Abu Ahmad, aku dengar kau ada himpunkan hadis-hadis Ibnu Shihab Az-Zuhri. Jom kita sembang tentang hadis-hadis riwayat Az-Zuhri daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka depa pun rancaklah berbincang, bersembang, berdiskusi secara terbuka. Tak ada untuk nak kritik hadis masing-masing. Bincang-bincang, sebut pasal hadis Zuhri ni satu, ni sebut sampai habis. Abu Bakar bin Zanjawih macam melopong, ternganga, terpana bila dengar diskusi antara dua tokoh ulama ni. Sampai dia kata alangkah menariknya diskusi mereka. Kemudian Al-Imam Ahmad pun dia kata dekat Ahmad bin Saleh, marilah pula kita berbicara tentang hadis riwayat Az-Zuhri daripada anak-anak para sahabat. Tadi daripada para sahabat, ni daripada anak sahabat. Let's talk about that. Dia pun bersembang, berdiskusi dengan rancak. Sama macam tadi. Sampailah Imam Ahmad kata dekat Ahmad bin Saleh, Az-Zuhri ada meriwayatkan daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im, daripada ayahnya, daripada Abdurrahman bin Auf, daripada Nabi SAW, hadis sekian-sekian. Ahmad bin Saleh pun kata, kamu seorang ustaz. Ustaz ni panggilan kepada seorang pakar. Dia kata, kamu yang hebat ni pun menyebutkan hadis seperti ini. Ada problem lah tu. Maka Imam Ahmad pun tersenyum dan dia kata, perawi yang boleh diterima ataupun yang saleh yang meriwayatkannya daripada Az-Zuhri iaitu Abdul Rahman bin Ishaq. Ahmad bin Saleh pun ditanya, diminta penjelasan. So kalau macam tu, siapa pula yang riwayatkan daripada Abdul Rahman? Maka Ahmad bin Saleh pun, Ahmad bin Hanbal dia kata, kami dengar daripada dua lelaki yang dipercayai iaitu Ismail bin Ulayyah dan Bishr bin Al-Mufaddal. Ahmad bin Saleh yang tak pernah dengar hadis itu
Dia pun cakap, aku merayu kepada kamu dengan nama Allah supaya kau cerita, sampaikan hadis itu kepada aku untuk aku catat. Imam Ahmad pun jawab, boleh, tapi biar aku bacakan daripada kitab. Dan dia pun bangun, dia ambil kitab dia dan dikeluarkan kitabnya, dibacakan hadis tu. Ahmad bin Saleh pun catat. Dan lepas daripada tu, dia pun kata ke Imam Ahmad bin Hanbal, kalau aku tidak mendapat apa-apa faedah lain di Iraq ini, sempena kedatangan aku ni selain daripada satu hadis ini, aku dah rasakan it's more than enough. Dan setelah tu, dia minta izin kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk nak pulang semula ke Mesir. Hebat. Nak kata diskusi para ulama. Kan? Dan mungkin ilmu riwayat ni satu perbahasan yang luas dan rumit lah. Bila saya cerita pun tentang nama-nama perawi, mungkin ada yang rasa pelik, rasa macam tak pernah dengar. Memang boleh kita katalah pada hari ini sangat kuranglah orang-orang yang betul-betul mahir dalam perbahasan riwayat berbanding dengan para ulama terdahulu. Bayangkan, untuk nak mantapkan hafalan dan ilmu pengetahuan tentang riwayat sendiri pun dah cukup bermasalah. Apatah lagi kalau kita nak memahami riwayat hadis-hadis orang lain. Lebih susah. Dan saya ceritakan satu kisah. Al-Hasan Al-Marwazi, dia pernah cerita, aku pernah dengar Abdul Rahman bin Mahdi diceritakan, satu hari aku bersama dengan Abu Awanah, dan ketika itu dia ada menyampaikan satu hadisnya daripada Al-A'mash. Abdul Rahman Mahdi, dia kata, aku pun sanggah dia. Dia kata dekat Abu Awanah, this is not your hadis. Abu Awanah jawab balik, taklah, ini hadis aku lah. Aku memang dengar lah daripada A'mash. Abdul Rahman Mahdi sanggah, dia kata, no. Abu Awanah kata, yes. Ini hadis aku tahulah. Tapi Abdul Rahman Mahdi insist, dia kata, no, this is not your hadis. Dan Abu Awanah pun dibawa, disuruh dia punya sahabat dia salam. Dia kata, okey, bawa main kitab aku nak check. Dan dikeluarkan, dan Abu Awanah baca, dan didapati memang hadis yang disanggah oleh Abdul Rahman Mahdi itu actually is not in his record. Tak ada. Dan dia pun mengaku silap. Dia kata, benar katamu wahai Ibn Mahdi. Tapi pelik, macam mana pula aku boleh dapat hadis tu ya? Macam mana aku boleh terasa hadis itu aku dengar? Maka Abdul Rahman Mahdi jawab, ketika kamu remaja dulu, kamu pernah disebut akan hadis ini. Lalu kamu menyangka kamu ada mendengar hadis ini secara langsung daripada guru kamu, walhal tidak. Dalam satu kisah lain diceritakan Abu Umar Al-Bahili, dia kata, kami pernah bersama dengan Abdul Rahman bin Mahdi. Lalu bangunlah seorang lelaki bertanyakan kepada Abdul Rahman bin Mahdi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan daripada Rasulullah. Orang yang tertawa ketika salat, adakah dia kena ulang wuduk dan salat dia? Abdul Rahman bin Mahdi jawab, hadis tersebut tidak diriwayatkan melainkan Hafsah bin Sirin daripada Abu Aliyah daripada Nabi SAW. Kemudian dia ada orang cakap kat dia lah, daripada mana kamu tahu? Abdul Rahman bin Mahdi jawab, kalau kamu mendatangi orang tukang mata wang, membawa sekeping dinar untuk ditelitinya, dia akan tahu ini palsu atau tak. Kamu tak pergi tanya dia, macam mana kamu tahu duit ni palsu? Jadi dah kita kata, okay lah, fine. So explain it to me. So Abdul Rahman nak kata, macam tu juga kalau kau datang kepada pakar hadis, dia tahulah, dia ada feel. Dan dia maybe susah nak explain, tapi dia explain jugalah. Dia kata, hadis ini tidak diriwayatkan melainkan Hafsah bin Sirin daripada Abu Aliyah daripada Nabi SAW. Lalu Hisham bin Hassan mendengarnya daripada Hafsah yang pernah berada di rumahnya, maka Hisham pun menyampaikannya daripada Al-Hasan, dan Al-Hasan pula mengatakan sabda Rasulullah. Dia pula ditanya, daripada mana Zuhri dengar? Laki itu tanya,
Abdul Rahman bin Mahdi pun jawab, Sulaiman bin Arqam pernah mendatangi Al-Hasan dan Az-Zuhri. Lalu apa yang didengarnya daripada Al-Hasan disebutkan kepada Az-Zuhri, maka Az-Zuhri pun kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya Abdul Rahman bin Mahdi. Sampaikan Al-Imam Ahmad bin Hanbal pun dia kata, pernah datang seorang lelaki menyampaikan satu hadis daripada Sufyan. Masa tu Abdul Rahman bin Mahdi didengar dan dia kata ini tipu. Ini bukan daripada hadis Sufyan. Dan mereka pun menyampaikan kepada lelaki tersebut bantahan Abdul Rahman bin Mahdi. Lelaki tersebut pun diminta sokongan dan kepastian daripada Waqi' bin Jarrah untuk nak tulis something kepada dia. Dan jawapan daripada Waqi' memang sebagaimana yang disebut oleh Abdul Rahman bin Mahdi, yakni hadis itu adalah hadis yang batil. Ini contoh-contoh yang saya sebutkan sebagai contoh diskusi mudzakarah para ulama yang seronok untuk nak kita dengari, dan diskusi para ulama ni selalu mendatangkan faedah-faedah. Ini diskusi tentang riwayat hadis. Itu pun dah buat kita pening kepala, siapa lah dia ni, daripada mana, apa pula lah ni kan. And that's how diskusi itu menarik dan hidupkan budaya al-mudzakarah. InsyaAllah kita akan mendapatkan hasil ilmu yang lebih baik, insyaAllah. Okay, so ada satu soalan ditanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana pula if ada asatizah yang suka ajak debat? Maaf tanya tapi macam wonder. Pernah dengar sama ustaz cakap, kaji dulu peribadi orang yang nak ditegur apa masalah dia sebenarnya sebelum nak debat. Sebelum tak pasti. Cuma macam tadi saya bagi tahu, sekalipun debat ni ada manfaat dan ada ruang-ruang yang baik, tetapi it must be very careful. Para salaf juga pun very careful di dalam kalau kata perlu sangat untuk debat. Sebab kadang-kadang ada orang debat ni hasil dia tak ada guna pun. Dan kadang-kadang debate tu mengangkat orang yang salah. Orang tu daripada tak terkenal jadi terkenal. Orang tu daripada tak disanjung tiba-tiba jadi disanjung. Sebab sometimes debate ni kita tak kena pada point dia. Dia tak capai natijah tu. Kita nak debate pasal ni tapi punca masalah tu benda lain. So tak settle masalah. Even menjadikan sometimes crack tu lebih besar. So kena betul lah. Okay. Assalamualaikum Doktor, bagaimana pula kita boleh mendamaikan tegahan para salaf untuk berdebat dengan kewajipan untuk mengalahkan syubhat? Okay. Macam yang saya sebut tadi, penting jidal daripada awal tadi saya dah sebut, jidal yang baik, debat yang baik dan debat yang tidak baik. Debat yang baik dalam Al-Quran pun sebut wajadilhum billati hi ahsan. Kan even Allah pun suruh kita berjidal dengan ahli kitab dengan cara yang terbaik. Jadi nak debat ni tak ada masalah. Tetapi bagaimana kita nak raikan adab-adab dalam kita berdebat? Sebab dalam debat awal tadi saya sebut, tujuan dia adalah untuk nak menyingkap kebenaran. Tetapi jangan kita ditalbis iblis. Tujuan yang baik ataupun debat yang baik itu akhirnya diubah hati kita menjadi satu debat yang tak baik. Dia jadi daripada untuk nak bertukar-tukar pandangan dan ilmu menjadi seperti memperkecilkan orang, seperti meremehkan pihak lawan ataupun mencari-cari aib ataupun membuat halah dan sebagainya. So inilah benda-benda yang perlu kita berhati-hati. But untuk nak menjawab syubhat, itu benda yang bagus. So itu boleh refer di awal perkongsian yang kita ada sebutkan tadi. Okey. Jazakumullahu khairan kathiran. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu akan datang. Bukan minggu depan, dua minggu lagi. So terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.